والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشربا صافيا يا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau dan lagi kata Syekh Sanusi dan lagi kata Syekh Sanusi rahimahullahu ta'ala. Syekh As-Sanusi pengarah kepada kitab Mata Ummu Barahim. Kitab ni dikarang lebih kurang 800 tahun lepas. 800 tahun lepas. Dalam kurun ke 800 dia. Lah ni 1400 600 tahun lepas. Lebih kurang gitulah. Kata Syekh Sanusi rahimahullahu ta'ala di dalam Mata Ummu Barahim, dia kata gapo wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalika fi haqqi rusul alaihimus salatu wassalamu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib menurut syarat, pada syarat, yakni kalau belajar ilmu ini dapat pahala wajib. Di samping dapat pahala wajib, betul akidah. Kalau orang tak belajar, berdosa haram perbuatan tak belajar ilmu tauhid ini, dan kesan dia tidak ada akidah menyebabkan jadi kufur. Gapo dia hak wajib fa'il dia? Bahawa mengetahui, mesti kena tahu. Wajib kena tahu. Tahu ke apa dia? Barang yang wajib pada hak, ataupun sifat, ataupun ciri-ciri yang mesti ada pada hak Maulana Jalla wa Azza, pada diri Tuhan Maulana Tuhan kita Jalla yang maha tinggi dan yang maha mulia. Kena tahu apakah maksud Tuhan, apakah ciri-ciri Tuhan. Tak boleh kenal zat, zat tak boleh kenal. Benda yang wajib saja kena tahu, benda-benda yang mesti ada sebagai Tuhan, apa dia, kau ciri-ciri dia, hak tu kena belajar. Zat dia orang tak belajar. Zat dia lagu mana? Orang tak boleh belajar. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berfikirlah kamu mengenai kejadian makhluk Allah Ta'ala, dan jangan berfikir mengenai Tuhan itu sendiri. Kerana apa? Kerana Tuhan tidak dapat difahami, tidak dapat dikuasai. Setinggi-tinggi makrifat manusia kenanya dia kepada Tuhan dia,
pun tidak mampu mengenal kepada hakikat kun huzat. Keadaan zat Tuhan tak boleh nak gapo. Setara hebat Nabi Muhammad pun tak boleh nak faham mengenai Nabi Tuhan. Apatah lagi kita sebagai manusia biasa. Maka hak yang wajib dipelajari, wajib difahami dan wajib dibuat akidah adalah ciri-ciri yang ada pada Tuhan. Yakni apabila kita kata tiada Tuhan, yang sebenar-benarnya hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya, maka kita kena sebutlah apa kita panggil Allah itu Tuhan. Apakah sifat-sifat, ciri-ciri yang ada pada Allah yang menyebabkan kita kata dia Tuhan. Kerana agama lain juga mendakwa Tuhan hak dia sembah lah, ni dia kata Tuhan yang benar juga. Maka kita sebagai orang Islam mesti boleh buat mari dalil kenapa kita kata Allah itu Tuhan. Agama lain kata hak ni Tuhan. Orang asli kata pokok ni Tuhan. Orang Yahudi kata agama dia Tuhan dia lagu ni. Orang Kristian kata hak ni Tuhan dia lagu ni. Orang sembah tokong, Buddha, Hindu semua ada Tuhan dia. Tetapi sebut ciri-ciri Tuhan. Betul ke tak ciri-ciri ni ciri Tuhan? Kebanyakan dan semua agama selain daripada agama Islam memberi sifat dan ciri-ciri Tuhan dengan tidak betul. Kalau kita berujuh, kalau kita berkecek dengan dia, nescaya dia sendiri pun malu dengan Tuhan dia. Tuhan kepala gajah, Tuhan tangan banyak, tidak kau kelewat, nak tidur masalah. Kalau tobik luar negara, kelik kena karantin, pakai gelar banyak mana dek dia saja, tangan dia saja. Dia sorang tu berapa je dah. Jadi kau masalah dah pula gelar banyak. Tangan banyak, ada duk tidur, ada perut bulat, Allah tak comel. Dia mau puas hati kau dok waktu hem dah lagu ni. Dia sendiri hamba pun tak puas hati tapi nak kata lagu mana? Muka dia muka lagu tu. Tak boleh kita. Jangan buat jahil kat hati kita. Terima kat benda orang nak royak. Sendiri dia sendiri pun tali air. Orang Kristian kata anak Tuhan kena salib, kena berapa? Kena Tuhan dia. Lah nyanyo ke dia ni. Hamba pun kesian juga ke dia. Nano. Tuhan pula orang kesian ke dia. Lagu mana Tuhan dapat dibunuh? Lagu mana Tuhan dapat dikuasai? Sedangkan Tuhan itu satu benda hebat. Hak tu baru kita sembah. Kalau benda itu dapat disalib, benda tu dapat, tak berapa nak ganah lah mana. Maka macam-macam pasapahnya potak kok tu potak kok ni. Tak kira pohonyo lagi, Tuhan pohonyo, Tuhan poseto, tak ganah berat lajak dah tu. Hok ganah-ganah, hok warna biru lah. Goni lah goni. Maka Tuhan dia ada kelemahan. Tuhan pakai cawak saja. Kita pakai kain plekat, pakai bergapuh. Nampak susah ya Tuhan dia. Jadi kau masalah pula. Maka benda-benda lagu ni kalau kita bincang, kalau kita duduk dengan insaf, nescaya nampak banyak kelemahan. Maka kita kena pilih Tuhan hak puas hati kita buat. Jadi Tuhan puas hati kita angkat tangan ke dia, berdoa, minta, merayu, merintih dengan dia kita rasa puas hati. Kita kalau kita tengok dia pun tak puas hati lah mana. Lagu mana kita nak minta tolong. Maka kita kena tahu ciri-ciri Tuhan ni. Apabila seorang itu tahu ciri-ciri Tuhan, sifat-sifat yang mesti ada pada Tuhan, maka semua Tuhan-Tuhan yang didakwa di hadapan dia, kalau tak kena dengan cara ni dia tolak lalu. Bukan. Tak kena. Salah. Tak ganah lagu ni. Maka akhir sekali dalam pilihan-pilihan dia, tentulah Allah Subhanahu Wa Taala itu pilihan yang paling tepat. Kerana apa? Kerana semua ciri-ciri ketuhanan ada pada dia. Ada orang tanya, ada orang yang buat dengan sain dia bukit Islam. Dia kata Tuhanmu hebat. Ya. Orang bukit Islam tu kata Tuhan saya hebat. Tuhanmu orang Islam hebat. Hebat. Tuhanmu mana? Tu ada duk selot. Tengok aku boleh jerit dak kepala Tuhanmu. Boleh. Bisa lagu mana? Tuhan aku nak terang jerit kepala dia. Boleh jerit kepala. Tak boleh.
Mong tak boleh jerit kepala dia. Nak jerit lagu mana? Tengok aku jerit kepala dia. Boleh. Lepas tu lagu mana mu nak sembuh ni? Tak hebat lah mana. Mu cari nah. Mikir sendiri lagu mana tu. Hak mu nak sembuh minta tolong tu. Biar orang tak boleh jerit kepala. Tak boleh sekeh kepala dia. Ni peleping. Patah tekuk dia. Buat hak baru pula. Gitu ko. Rasa mu lebih bisa pada Tuhan. Maka kalau kita fikir pun, tak boleh gila mana. Tapi apa dia masih kerah dengan agama dia? Kerana baghyan bainahum. Dia tahu benda tu betul, tetapi kerana ada benda kepentingan. Kerana ada. Akhir sekali dia malah hujah ni. Mak ayah hamba kata lagu tu. Jadi manusia membodohkan diri dia. Tak boleh menerima kebenaran agama yang sejati, agama yang benar. Maka manusia jadi bodoh. Buai akal dia. Sebab itulah dalam ilmu usuluddin kita menggalakkan menggunakan akal. Supaya akal menyebabkan manusia jadi mulia. Supaya manusia jadi ternama, jadi hebat kerana memilih Tuhan yang hebat. Maka manusia hebat setara mana apabila menyembah Tuhan selain pada Allah, tak hebat lalu. Bodoh. Kunna naqilu au nasma'u ma kunna min ashabis sa'ir. Kalulah kami ada akal, katanya orang kafir. Kalau kami dengar kata-kata Nabi, nescaya kami tidak akan jadi penduduk neraka sa'ir. Sebab apa? Orang kafir tak ada akal, katanya ulama. Kerana kalau dia akal, apa dia tak ada akal? Sebab dia tahu benda itu tak layak dipanggil Tuhan. Tiba-tiba dia buat kerah-kerok juga gosok sekali kan orang kata, ni kan ikut mak dia mak. Mak ayah hamba buat gitu, hamba tu tak berani. Tak berani lagu mana? Tuhan suruh yang akal kepada kita. Akal orang kafir, akal orang Islam sama sahaja. Kalau benda ni menurut orang Islam lemah. Satu benda tahu, hamba nampak lemah saja. Maka orang kafir akan berkata lagu tu. Tetapi dia berkerah kerana dia gitu. Bok ayah-ayah kami, abauna, ibu-ibu ayah kami buat lagu tu. Kami tak berani, tak berani. Siapa bila nak jadi tak cerdik lagu tu. Maka manusia menjadi mulia, jadi bijak dengan ikut agama Tuhan. Sebab tu setengah pendapat dalam kitab tafsir, orang kafir tidak ada akal, dia hanya ada otak sahaja. Lepas tu dia reka tu Jet, dia reka bangunan, dia reka ke apa dia mau. Itu kerja otak, bukan kerja akal. Kerana akal, ayat Quran itu kata awal, kunna naqilu, kalau kami ada akal, kami boleh guna akal, kami akan beriman. Tapi tak ada akal berarti. Ada tafsir kata menyatakan akal sini akal yang bermanfaat. Yakni akal yang tidak manfaat ada orang kafir ya. Akal manfaat tidak ada. Kerana akal manfaat yang paling besar contoh dia bertuhan ke Allah itu Tuhan. Maka hak tu orang ada akal. Maka apabila kita kata Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan, okey apa ciri-ciri yang ada pada Allah yang menyebabkan dia kata dia tu Tuhan? Maka kena belajar, kena mengaji. Semua ilmu ni kena belajar. Saya malah belajar tapi saya faham. Nak ayat ke mana tak tahu. Saya lepas dah ilmu pada air tapi tak boleh nak royak. Payah belakang ni. Tak boleh nak royak, pas nak lagu mana? Betul kau ada ustaz ambo lagu ni. Itu terang royak. Tak boleh royak. Tapi lagu mana nak ayat ke mana tak tahu. Dah tak boleh royak jadi gosok kali ambo pun tak boleh royak. Dan barang yang mustahil bagi Allah. Kena belajar apakah ciri-ciri yang tidak ada bagi Tuhan. Ciri-ciri yang tidak layak. Ciri-ciri yang menyebabkan kelemahan bagi Tuhan. Kena belajar. Kadang-kadang benda ini bagi makhluk kesempurnaan. Tetapi bagi Tuhan kelemahan. Misalnya, kesempurnaan. Orang jatuh, tubuh sipek, kata. Molek. Kulit cerah. Ya. Bagi manusia. Bagi Tuhan tak boleh. Tuhan ni sipek kali. Tak boleh mikir lagu tu. Kerana apa tak boleh lagu tu? Kerana tu fikiran manusia. Sedangkan Tuhan itu Tuhan kepada semua, bukan Tuhan kepada manusia saja. Nescaya kambing akan fikir, patut ganah Tuhan kena ada janggut. Kena ada tanduk gelulung baru jomel. Kambing fikir pula. Katanya kubah tak comel tanduk gelulung.
Tanduk panjang supaya hamba ni baru comel. Nah, katanya ayah bapak pula. Oh, tak boleh. Bulu dia kena comel. Tengok bulu hamba berkilat lagu ni. Pahok mana ciri layak bagi Tuhannya? Kambing fikir hok ni hok layak. Kuba fikir lagu ni layak. Manusia fikir hok ni layak. Tu ciri-ciri bagi makhluk dan spesies dia semua boleh lah. Manusia dia akan fikir kesempurnaan nisbah manusia. Maka Tuhan dia ada sifat khas bagi Tuhan. Sebab tu jangan duk royak Tuhan bertepak, Tuhan berjiring, Tuhan berjising, buat pecah pala gitu, buat style mikir tak lepas gitu. Nah, ngaji doktor profesor koronata dah nah. Tak boleh faham. Oh, saya kalau benda tidak berjiring, tidak berjising, saya tak nampak benda tu wujud. Benda tak tepat mesti macam cara nah. Apabila kiamat kita tengok depan, sudah kawan ni. Demo ni kecek sifat Tuhan, kau sifat makhluk. Kalau sifat makhluk betul demo kecek tu. Tapi kita tajuk gapo? Misalnya orang dok kecek bak kata rebah. Dia dok bahas kata bubuh bodu sudah. Sudah itu kata tajuk ni kecek. Lepas tu bubuh sambanyo sedap lagi. Tasik nasi khabu dia dok kecek. Oh tak sedap kata kalau buh kosong lagu tu. Ni kata rebah tak buh nyo dah kata rebah kata. Tajuk kata rebahnya bahas masih khabu. Ni jadi pening lalu. Tajuk tu bahas bak makhluk. Perok. Habisnya kiyah tangan, kaki, duduk, selo, gapo. Apa sebut sifat makhluknya? Dia kata disebut di dalam Al-Quran. Ada kos rumah disebut di dalam Al-Quran tu sifat dia. Kadang-kadang istilah dipanggil. Istilah. Dalam ilmu sains ada istilah dia. Mikroorganisme. Virus. Gonilah. Tu istilah dia. Bukan virus masuk asal daripada virus. Macam-macam rekod asal aku tahu dia. Dok tu istilah. Maka di dalam Al-Quran juga menyebut istilah-istilah. Nak mencabarkan manusia yang akal dia ni terlalu rendah. Tak boleh faham. Maka timbullah ayat di dalam Al-Quran dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat yang menjadi kesamaran akan sifat-sifat Tuhan nak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Dan kau orang zahirnya pegang makna zahir. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah sama ada salaf atau khalaf, kedua-duanya mentakwil. Ingat salah dengan khalaf kedua-duanya mentakwil. Salah kata yadun, ya yadun, tetapi bukan yadun hak kita faham. Takwil lah gitu. Dia panggil takwil secara umum, secara ringkas. Katanya khalaf yadun, makna yadun dak. Makna kudrat. Jauhnya. Takwil. Yang nak takwil secara terperinci. Takwil secara tafsili dipanggil. Maka salah dengan khalaf kedua-duanya mentakwil. Tak ada kata ulama salah tiba-tiba beri makna zahir anggota. Mensabit ke tangan bagi Tuhan, mensabit ke kaki bagi Tuhan. Dalam kitab ada sebut. Dalam kitab sebut maka tak semua pendapat itu dipegang oleh ulama. Dan barang yang harus bagi Tuhan, apa yang Tuhan boleh buat, apa yang Tuhan tak boleh buat. Ada benda Tuhan tak boleh buat? Tuhan kan bisa, Tuhan kan berkuasa. Kenapa Tuhan tak boleh buat benda ni? Ada sebab dia. Kena mengajilah. Apabila apabila Tuhan kuasa, kadang-kadang orang tak faham hukum akal melemahkan Tuhan pula. Boleh kau tak Tuhan cipta syirik bagi dia? Boleh. Cuma dia malas ya. Sudah. Ni profesor jawab ni. Profesor Jabatan Akidah dan Pala siapa? Nemo. Hak ni bahagia dia dah. Tetapi dia jawab lagu tu. Patut dia jawab lagu lain. Benda harus kau syirik bagi Tuhan ni. Dia tukar tajuk. Apabila orang kata boleh kau dak Tuhan cipta satu batu yang sehingga kehebatan batu itu Tuhan tak boleh nak akak batu tu. Besar batu tu. Ibu ya boleh mengalahkan tu. Ya. Boleh tak Tuhan cipta? Boleh. Cuma yang malas ya buat. Dia jawab. Dia jawab malas buat. Dia tak tahu batu yang berat yang tak boleh diakak Tuhan tu tak wujud pun sama sekali. Tak akan boleh diadakan. Kerana benda yang bisa pada Tuhan ini tak akan muncul sama sekali. Khayalan kita tak seduk kira lah. Tapi di alam kharij ni tidak akan muncul sama sekali.
Bukan tu yang tak boleh buat, tak boleh buat. Kerana benda tu tak wujud dipanggil benda-benda mustahil. Bukan di bawah tajuk harus akal, yang masuk bawah perbahasan mustahil. Apabila mustahil, tak boleh diwujudkan sama sekali. Kalau boleh diwujudkan, masuk dalam kategori benda harus. Pening dia, jadi. Boleh kodok Tuhan cipta isteri bagi dia. Boleh kodok Tuhan cipta sayap bagi dia, nak tambah body dia ke, upgrade ke, nak buat spoiler ke, nak tinta ke, misalnya nak bubuh kapal terbang atas belakang ke. Tak boleh hukum dia. Dan demikian lagi wajib atasnya, bahawa atas mukallaf, bahawa mengetahui seumpama demikian itu pada hak segala pesuruh alaihimus salatu wassalam. Begitu juga kita wajib kena kenal Muhammad Rasulullah. Apabila kita sebut la ilaha illallah, kena mengaji apa maksud Tuhan yang sebenar. Apa kaitan Allah dengan Tuhan yang sebenar. Apabila kita sebut Muhammad Rasul Allah, apa maksud Rasul Allah? Apakah ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad menyebabkan kita kata dia Nabi? Apakah yang ada pada ciri Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi lain? Apa kita kata dia tu Nabi? Kena sebut ciri-ciri dia. Ramai orang lah ni ngaku Nabi, ngaku gapo, tapi tak ada ciri-ciri itu. Kena mengaji. Sebab ramai orang ngaku jadi Nabi, maka kita tengok ada ke ada ciri-ciri itu. Maka kena betul belaka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita ni berbahas mengenai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak keluar daripada tu. Bapa panjang lebar kita maunya syarah lagu ni. Nak suruh faham. Kadang-kadang benda tu mudah sangat ya. Tapi kadang-kadang kena syarah lebih sikit, takut demo tak faham. Maka erti mukallaf itu, apa maksud mukallaf? Iaitu orang yang akil, orang yang molek akal dia, tidak gila. Mudah sebut, akil ni tidak gila. Apa maksud gila? Akal dia sudah rosak, punah dan hilang. Akal molek. Lepas tu duduk mana? Hilang. Curi demo. Sudah gila punya demo. Dak akal ada. Lepas tu punah. Jalan juga. Maka jadi gila belaka-laka, akal ini wajib kena jaga. Sebab tu haram kita makan benda yang merosakkan akal. Makan dadah, makan pe kuda, makan pe labi, makan benda-benda yang merosakkan akal, hukum dia haram. Kerana dengan akal kita boleh kenal Tuhan. Dengan akal kita boleh tahu baik dan buruk satu perkara. Maka kalau hilang akal, tak jadi mukallaf lah demo. Kalau orang gila wajib mengaji, tak wajib. Tutup aurat tak wajib. Semaya tak wajib belaka. Apa wajib ke apa? Tak ada wajib bagi dia sebab dia bukan mukallaf. Lepas tu tak wajib nak makan nasi ke? Makan nasi tak syarat wajib. Tak wajib pun kita makan nasi juga. Wajib makan nasi tak ada kaitan. Balik. Bukan balik rumah. Balik sampai umur. Sampai umur ni tinggal tanda dia. Kena ingat sampai ke mati. 3 tanda. Tu menurut mazhab kita. Mazhab lain cara lain pula. Mazhab kita 3 tanda. 2 tanda berkongsi laki-laki dan perempuan. 1 tanda khas untuk perempuan. Iaitu sampainya umur 15 tahun. Laki-laki sampai umur 15 tahun. Balik. Perempuan sampai umur 15 tahun. Menurut bulan Islam. Balik. Kedua, bermimpi basah. Mimpi basah. Mimpi terjun dalam kolam. Jadi atramennya fire demo masuk dalam kolam. Basah berjeruk. Hak tina, hak jatuh. Ketika berusia 9 tahun. Ataupun 9 tahun lebih kurang. 9 tahun. Lebih kurang. Kalau sekulung jadi 9 tahun, mimpi basuh dah. Umur 2 tahun. 2 tahun mimpi basuh. Berat benar. Hak jatuh ni tak tahulah. Budak ni berat ni ada masalah. Ataupun umur 4 tahun, 9 tahun. Tak sah belaka. Maka keluar air mani tu, air mani tak ada hukum. Sia-sia sahaja. Manakala satu tanda yang terakhir khas untuk perempuan, keluar darah usia 9 tahun lebih kurang. Kalau umur 7 tahun keluar darah, hak tu kena cek, takut kena ketik pacak. Kalau hak tu bit darah usia 9 tahun lebih kurang, maka darah tu menentukan dia sudah jadi balik. Lagu tu. Akil, balik, iaitu tu maksud mukallaf. Akil,
Balik itu mereka yang diberat ke atasnya. Tu masuk mukallaf. Isi maf'ul. Kallafa yukallifu mukallafu. Mukallif Tuhan mukallaf kita. Apa maksud diberat ke? Semaya berat tak? Ya berat. Lepas tu oli tu maya kata sedap. Dia tak jadi mukallaf dah kau. Dak. Asal benda tu berat. Semua hukum hakal atas muka dunia, gerak-geri kita daripada kita gerak, kita dia semua ada hukum hakal. Kita masuk tandas ada hukum hakal, semua ada hukum hakal berlaku. Gerak kenyek mata sikit pun ada hukum hakal berlaku. Nyawa sikit kau buka ada hukum hakal berlaku. Haruh kau, haram kau tak keluar daripada 5 hukum. Maka manusia apabila tindak tanduk dia, gerak-geri dia dikawal, maka yang seberat. Tapi kalau kita nak buat apa dia bebas, tu tak panggil mukallaf. Supaya orang gila. Bawa yang mukallaf, bebas ikut dia. Nak jadi menteri, betul jadi menteri agama, betul naik timbalan menteri, ikut dia. Dia bukan gila. Nak kata lagu mana? Dia nak jadi Perdana Menteri, jadi agung, ikut dia. Nak kata lagu mana? Nak kata mana dia? Dia nak bebas dia. Nak makan, tak saya makan, nak pergi ke waktu. Ikut, tak ada hukum hakal lah. So, kita buat goni, ke dosa ke? Buat goni ke haram ke? Mukallaf jadi berat. Daripada segala yang wajib. Diberatkan dengan ditekan benda-benda wajib. Ada benda wajib atas kita. Belajar ilmu pada ain wajib. Belajar fiqh wajib. Belajar tasawuf wajib. Dan yang haram, tak boleh buat ni. Jadi beratlah kehidupan kita dikontrol. Ada hukum hakal. Hak tu jadi mukallaf kita. Dan yang sunat dan yang makruh dan yang haru. 5 semua hukum dia. Maka keluar dengan kata syarak mazhab Mu'tazilah. Maka adalah padanya bahawa mengenal wallahu a'lam. Belajar sikit-sikitlah. Kita ni kalau bisa ni boleh jadi ustaz dah tu. Boleh jadi tok lebar. Kalau faham. Kalau tak faham, nak kata ke mana? Ustaz boleh terangkan sikit tentang sakaratul maut. Betulkah ada setan yang akan menyamar dan cuba untuk menghasut dan menyesatkan kita? Kalau ya, boleh tak kongsi amalan untuk selamatkan daripada hasutan setan? Ya beginilah masalah hasutan setan ni, antara benda-benda yang mengganggu akidah kita ni banyak. Antara amalan-amalan supaya hati kita ni bersih daripada kesyirikan, sama ada syirik khafi, syirik jali, syirik gapo pun. Antaranya kita baca Allahumma inni a'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Baca 3 kali sehari. Insya-Allah selamat daripada syirik kecil dan syirik besar. Dan keduanya, kehidupan kita mesti bertauhid ke Tuhan. Kalau kita hidup mendewa-dewa, memuja siji, mati terkejut siji. Tapi kalau kita mendewa-dewa ke ilmu, mendewa-dewa ke pangkat, mendewa-dewa ke harta, semua benda itu akan hadir ketika kita mati. Maka di dalam hidup kita, akidah kita bergantung dengan dia, maka ketika mati dia akan paut dengan benda tu. Kalau sehari-hari kita duk fikir bab pitih, duk fikir bab dia lah yang menjamin kehidupan kita, maka kita akan paut dengan benda tu. Ketika terparuk sangat, maka waktu yang paling dahsyat manusia adalah ketika dia nak berpisah daripada roh dia, berpisah daripada jasad dia. Maka kalau dia duduk pegang CJ, duduk pegang PhD, duduk pegang PhD tu. Marabuka PhD, marabuka, tak ada apa lah, tak ada apa. Maka lagu-lagu ni kita tak boleh jawab, tapi amalan kita. Sebab itulah kena jaga akidah kita. Kita nak ambil PhD, bagus. Tetapi jangan mendewa-dewakan. Jangan buat dia tu sebagai Tuhan. Kita ngaji ilmu, jangan pegang dengan ilmu kita. Kita beramal, bagus. Ngaji jadi orang alim, bagus. Jangan pegang dengan benda tu. Pegang dengan Tuhan semata-mata. Barulah apabila berlaku peristiwa yang dahsyat dari diri kita, Tuhanlah kita pegang. Pegang sungguh-sungguh dia. Ketika nak mati, sekalipun tak sebut la ilaha illallah, kalau mati berpegang dengan Tuhan, insya-Allah duduk dalam syurga.
Jadi syaitan ni dia akan uji kita ketika kita paling sakit ketika nak mati. Dah lah sakit nak mati lagi. Yo ganggu akidah kita. Kalau ada selain daripada Allah dalam hati kita, maka bimbang takut tercabut. Antara amalannya seperti yang saya sebut saat ni, Allahumma inna na'udzubika wa inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung daripada nak mensyirikkan kamu. Na'lamu. Sama ada kamu aku tahu ataupun aku tak tahu. Dan aku minta maaf jika ada berlaku syirik yang aku tidak tahu. Nah, sebut waktu 3 kali. Dan amalkan baca kuliah ayyuhal kafirun. Tu ayat tauhid dipanggil. Ayat tauhid kemah. Tak sewi ganggu akidah baca kuliah. Ku Allah tu. Tu surah ikhlas. Surah kita menunjukkan keikhlasan kita dengan Tuhan. Maka sebelum nak kecek bab ikhlas, kena kecek bab tauhid. Kemahkan dulu dengan Tuhan, baru ikhlaskan dengan Tuhan. Kuliah tu banyak, baru kul huwallah. Semaya sunat kuliah rakaat pertama, kul huwallah rakaat kedua. Baca kuliah dulu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kepercayaanmu, bagi aku kepercayaan aku. Ni biar kemah king lagu tu. Insya-Allah. Hak Tuhan, kerjaan Tuhan nak cabut lagu mana wallahu a'lam lah. Tetapi tu usaha sebagai seorang hamba, nak bertemu dengan Tuhan dia dengan tidak bawa apa-apa kecuali bawa Tuhan dia juga. Lagu tu. Ustaz tolong jelaskan maksud kasyaf. Kasyaf ni dalam bahasa Arab dipanggil lapu picit. Kasyafah, lapu picit. Kasyafah. Wen kasyafah, kasyaf ni. Bapa? Kerana apabila kita tekan lapu picit dalam gelap nampak kau itu sengih. Dia menjelaskan benda hak sama, kasyaf. Yakni keterbukaan benda yang sama bagi orang lain jelas bagi dia. Maka kasyaf-kasyaf ni keterbukaan mata hati ini terbahagi kepada 2. Pertama kasyaf hissi, kedua kasyaf maknawi. Kasyaf yang baik untuk hamba Tuhan adalah kasyaf maknawi. Kasyaf hissi mengganggu pula kita. Apa maksud kasyaf hissi? Kita nampak orang duduk dalam rumah dia buat gapo. Kita nampak air orang duduk sini. Kita nampak orang ni gini. Kita nampak orang ni. Maka kasyaf. Ya, kasyaf. Kadang-kadang tu hewi karamah kepada seseorang boleh nampak air orang. Kasyaf. Maka kasyaf ni wali sangat takut dan bimbang kerana tak tahu air orang. Bahkan dia boleh mengganggu hati kita dengan Tuhan pula. Allah aku tahu dah pula air kawan dia. Sudah. Jadi ganggu dia. Dia tak tahu air orang. Maka hak tu dipanggil kasyaf hissi, tak menambah kita dengan Tuhan. Tapi bahasa orang jenis gila ke kasyaf, nak kasyaf ni. Nak itai orang, nak itai kelemahan orang, nak itai hak ni orang duk gila ni kasyaf hissi. Kedua dipanggil kasyaf maknawi. Hak ni lah wali nak. Iaitu apa? Keterbukaan mata hati melihat aib diri sendiri. Allah aku ni tak sabar lagi rupanya. Aku ni tak tawakal lagi. Kita pun usaha diri kita. Kau naik dengan Tuhan. Kasyaf maknawi ni menambah kedudukan dengan kita dengan Tuhan. Kita nampak aib diri kita, maka kita kau tambah. Tapi nampak diri orang, aib diri orang rasa tambah. Tak tambah, bahkan jadi kau jatuh ada kita. Kau rasa bersih kau. Ni kasyaf maknawi. Ni lah kasyaf yang diminta oleh wali-wali. Katanya Habib siapa dia? Habib Hasan Al-Bahar Al-Jufri. Dia kata amba tak se al-ain wal kusur. Amba tak se bidadari dan mahligai. Walakin uridu kashfas sutur. Akan tetapi aku nak terbukanya hijab aku dengan Tuhan. Dengan makhluk ikut dia lah nak jadi gapo dia hamba bukan kerja hamba nak mentadbir makhluk ni. Tapi hamba tugas sebagai hamba lagu mana hamba dengan Tuhan lemah gapo dia hak tu hamba nak beki. Katanya Jalaluddin Ar-Rumi, aku dulu jadi orang bijak, aku ingin merubah manusia. Tetapi selepas aku menjadi bijaksana, maka aku merubah diriku. Aku rasa aku bijak nak ubah manusia. Ya, itu pandangan yang bijak. Tetapi orang yang bijaksana, orang yang nak ubah diri dia. Tu kasyaf maknawi, kasyaf hissi. Maafkan saya ingin bertanya apa tujuan ijazah amalan. Yang amalan itu datang waris daripada hadis Nabi SAW. Sebab saya pernah dengar orang kata lah.
Nabi sudah ijazah kepada kita ke amalan itu. Dan kita tak perlu beri ijazah dan tak perlu diberi ijazah. Dan sudah diberi ijazah ke Nabi. Okey. Mana ada Nabi kata ajastukum? Wa mari hadis kata Nabi kata ajastukum fi libasil imamah. Aku ijazah kepada kamu dalam memakai pakaian imamah. Mana? Kata Nabi ijazah ke dah? Nak kecek ke mana dia? Apa kepentingan ijazah? Nak sebut tu ya perkataan tu. Keizinan sudah diberi secara umum. Tetapi, okey, awak terima kau hadis ni. Ijazah sebenar perbahasan di dalam ilmu hadis. Ni apa hadis dia ibu ini? Bukan siap supi ni. Ijazah ni, okey saya terima hadis musalsal ni perbahasan ilmu hadis ni. Bukan ilmu tasawuf ni. Ijazah gini, terima musalsal siapa kita. Ijazah salah. Demo salah dengan siapa dia? Tok guru ambo. Tok guru demo salah dengan siapa dia? Ilmu apa dia ni? Bahas kau ni. Bak isnad bak apa ni? Ilmu hadis. Maka ijazah ni ilmu hadis lah keceknya. Kalau tasawuf, berat lagi ya bahas. Tasawuf tak pakai ijazah, tak pakai apa dah, ngoyo terbedah contohnya lah, hamba malah bahas lah. Tetapi ilmu ijazah ni ilmu hadis. Jadi kalau dia mau tahu ijazah ni tak sedap mengaji hadis sebab ajas tukung ijazah terima. Maka peringkat tahammul ilmu ni ada 8 martabat. Martabat paling tinggi guru baca pada kita. Dia tak sebut ijazah pun sudah diterima dah. Sebagaimana Rasulullah ayat cerita kepada sahabat. Rasulullah perlu sebut ijazah, tak perlu dah. Kedua, sahabat anak murid royak kepada guru. Dia baca. Anak tok guru dia dengar. Itu peringkat martabat kedua. Ketiga, ajastukum. Mengaji dengan aku, tak mengaji dengan aku. Lepas tu, menurut agama mana ilmu ni? Ajastukum. Baru layak kamu mendakwa saya ada ilmu ni. Tapi kalau kamu tak dapat ijazah, syarat tahammul ilmi dipanggil. Nak pikul satu-satu ilmu, mesti kena ijazah. Izin orang. Okey, Bukhari, dia mau ambil kan siapa dia? Pernah ngaji Bukhari? Tak. Bukhari aja baca ke demo? Tak aja. Bukhari mati lama malu. Dia mau aja baca kau Bukhari. Dengan Bukhari. Kita dia. Tak aja baca. Patut mai mana dah? Dia mau duk riwayat dekat apa dia? Salah takut cetak okey betul. Dia mau tahu mana ada ijazah kau pencetak tu? Ni perbahasa ilmu hadis. Kalau kamu mau tolak ijazah, romboklah sikit ilmu hadis tu. Ambo tak ada masalah. Kalau dia mau nak rombok mungkin kijak ambo. Ni dia kata ijazah. Nabi wi ijazah dah. Apa dak wi ijazah kau tu ni? Itulah asalnya benda ini wujud dalam berbahasa ilmu mustalah hadis. Bukan bab bahasa ilmu sufi. Jadi soalan ni anak tak terasa hati pun. Orang hadis dah terasa ni buat apa dia buat ijazah lagu ni. Apa hukum kita merawat dengan meletakkan jumlah bayaran pada pesakit, hukum dia harus pergi hospital. Malah kita bomo sebab orang pihak tak bomo dia ayat ni. Tapi merawat sebenar tak hospital lah. Kita pergi hospital nak jantung, tiba-tiba dia minta 20,000. 20,000 kata. Gitu betul-betul teteh 20,000 ada dia tak usah bayar. Tak usah bayar 20,000. Ada? Bayar, kata. Doktor kata, mai 20,000. Tak apa saya 40,000 lah doktor. Tok Bomo minta 40 ya tak usah bayar. Tok Bomo bayar. Merawat juga ke? Apa hukum merawat dengan letak jumlah bayaran? Orang pun faham. Merawat ni style ruqyah kali. Apa tak nampak doktor? Soalan ni. Apa tak nampak Amerika? Apa tak nampak Yahudi? Apa tak nampak Cina? Tak nampak tu lebah balasoh orang gini. Allah Rabbi sepi. Jadi harus hukum dia. Sebagaimana kita bayar untuk rawatan hospital, jangan malu dan segan untuk bayar rawatan Tok Bomo. Kata paruk sikit. Misalnya rawatan jantung, bangun air tawar apa dia? Biasalah kalau pergi rawatan jantung ni bypass misalnya 16,000. Ambil murah ya, 15,500 ya, ngambo. Nampak rawatan betulnya. Tak sudah fikir ambo lawak lagu mana. Dia mau ada fikir tak? CT scan tu lagu mana, geruk apa semua. Tak fikir dia. Dia mau faham tak doktor rawat? Saya tak faham juga. Tapi kalau saya kecek awak tak faham juga. Tapi hok merawat lah. Merawat. Yakin tak dengan doktor? Tak yakin kok. Dengan saya pun tak yakin kok. Bapa awak sanggup 16,000 dengan dia, dengan saya tak sanggup 16,000. Saya ditipu oleh Yahudi. Ya, tu betul jawapan dia. Ngaku selalulah. Boleh duk menipu ni. Yakin tu saya ditipu oleh Yahudi mudah.
Nah. Kena mikir sikit kita orang Malaysia biar terbuka sikit akal. Jangan penjajah mari duk jajah akal kita sampai jadi terlalu bodoh sampai perikat lagu tu. Terbuka sikit. Biar nampak pok dia pula. Kalau pok dia, air Nescafe pun 14 hari ada. Kita air tawar penuh mulut dia baca. 3.5. Waktu pun tak saya bayar. Macam-macam orang ada dah. Konflik masyarakat. Konflik ni. Akal dan iman penuh. Direnjuk, dirampah oleh orang kafir nak memunahkan akidah kita orang Islam sini. Di Nusantara secara khususnya. Membodohkan ilmu orang-orang lama. Mengkata bijak ilmu orang tak tahu balik dia jatuh. Tak yakin pun serupa ya hasil dia. Doktor, saya tak boleh. Tak boleh kecek lah abad kesembuhan. Tak boleh juga. Lepas tu Pomo tak boleh kecek juga abad kesembuhan. Sebab apa? Sebab ngaji mahal. Nanti yang pun buat kursus Pomo 14 juta bayar. Biar nampak standard sikit. Naik jet kongkok. Pau nampak kau mahal. Begitu. Kita nak tolong masyarakat. Masyarakat kata kita pula jadi masalah. Orang Melayu kita nak tolong bangsa dia sendiri. Tapi ilmu orang Melayu kita dikatakan bodoh kerana tak standard. Orang Melayu, orang ilmu kafir supaya tolong ya. Tak yakin juga siapa. Kadang-kadang mudarat bayar supaya tolong. Apa nampak standard. Standard macam-macam budak. Ustaz atas kapek masjid ada bulu kucing. Boleh kau kalau kita ambil sejadah lapik atas pas maya? Boleh? Boleh maya tak ada masalah apa sebab bulu kucing duduk bawah. Jangan kita duduk atas bulu kucing lepas tu rapat kapek di atas kepala kita. Tak boleh lah. Jangan tangguhlah. Itu sah lah sebab tak setuh dengan tubuh kita. Saya masuk air gula tu. Saya masuk air gula dalam 2 liter lagu tu lah. 2 liter. Tinggal sebentar lah sak ni. Bukan sak orang main judi tu ke lah ambil sak tu sak. Orang zaman dulu ke. Sekolah dewasa cikgu dia tulis UE. Pak cik urut ke apa? Kita tahu. Sak. Bukan sak ni. Ya biasa. Berat kalau malu kau orang. Nampak sangat kaki jodi pak cik tu. Tinggal sak. Tinggal sebentar lah. Mai balik habis semua. Jadi perlukah saya buat air tersebut atau boleh tapis dan minum macam biasa standard KL? Apa hukum minum air bersemut? Gini. Dalam mazhab kita ada berapa masalah dalam 6 masalah silap. Dalam mahali ada sebut Kanzul Gharibin, ada sebut masalah sumuk mapuh. Sumuk mapuh ni sumuk hidup masuk dalam air mapuh. Sumuk mapuh masuk dalam air jadi hidup. Sumuk mapuh masuk dalam air mapuh. Sumuk hidup masuk dalam air hidup lagi. Sumuk hidup tengah-tengah mapuh pas hidup semula masuk. Sumuk mapuh tengah-tengah hidup lepas tu mapuh pula. Lagu mana hukum dia? Ada berapa masalah? Secara umumnya boleh kata masih boleh diminum. Cuma tapis. Tetapi tak molek lah. Gitu saja ulama kata. Bersih umur tamaknya secara umum. Cari dirilah masalah tu tengok dalam Quliyubi wa Umairah. Ustaz apa nak buat kalau solat Jumaat tu imam terbuat 1 rakaat? Allah tu imam ni sudah. Nyanyo tu imam musim PKP terlalu mikir masalah umat. Maka semaya Jumaat 1 rakaat. Tak sah. Tengok. Sekadar mana kita ingat. Lepas 1 rakaat tu tak ingat. Kita ingat lalu boleh sambung. Tapi lepas pada 1 rakaat seminggu akan datang baru musyarak. Tu imam minggu lepas tak boleh sambung dah. Jadi batal Jumaat lepas kena maya Zuhur lah. Qada maya Zuhur. Tak jadi Jumaat tu dah. Boleh ke tak kita pergi majlis pengembubian agama lain yang ada ritual keagamaan? Terima kasih. Ritual agama kalau benda itu mensyirikkan, sembah Kristian, doa-doa dia, puja kepada Tuhan dia, ke apa dia, bakar api, ke apa dia ikutlah. Maka benda-benda itu maksiat di hadapan kita. Haram kita duduk satu tempat yang berlaku maksiat yang kita tak boleh nak tegur. Kan tempat kan nak tegur. Moga pengembubian dia kata, jangan gitu. Acu tak imam kata jangan tak imam tak baik dosa. Patah aku nak lama. Acu nak pakai jangan tak boleh pakai kena kamu kena semaya. Mana boleh kita tak boleh nak tegur. Maka pergi tengok maksiat dengan kita tak boleh tegur, harde kepada tempat lagu tu haram. Lainlah kalau semata-mata kita pergi ziarah saing kita hok non muslim kau apa, kita royaklah. Mudah-mudahan
apa dah? Allah Taala mudah-mudahan ikutlah. Mudah-mudahan awak dapat bersabar, mudah-mudahan ikutlah. Dapat balasan lain kau, dapat ganjaran lain. Bersabar, insya-Allah awak boleh nikah pula. Ya gitu-gitu. Betul menggembirakan. Takziah ni maknanya menggembirakan menggembirakan orang yang tengah sedih. Ya kan tengok panggil Allah. Menyebabkan gembira al-musab, orang yang diberi musibah. Ikutlah dengan ucapan kau, dengan doa kau, apa dia tu dipanggil takziah. Boleh kita pada kafir, boleh. Tetapi jangan dalam majlis keagamaan dia lah. Kalau pergi rumah dia, ziarah dia, tak ada masalah. Lepas tu dia mandi ke apa, dia ikut agama dia, mandi ikut dia, tak ada masalah. Jangan ada istilah semboh ada gapo itu. Jika kita nampak orang buat sesuatu buruk, jahatlah. Lepas tu kita beletar sorang diri. Sudah tekan kau ni. Tetek keburukan orang tersebut. Adakah kita dikira mengata dan mengumpat orang itu juga? Sudah. Mengata lagu mana pula? Sekejap sorang. Bahasa jahat ni nipu. Kecek sorang. Mengata kau ni. Mengata juga orang ni. Tak tahu kata kepada diri sendiri. Mengumpat ni tak boleh. Mengumpat ni kena kepada orang lain. Mengata masuk dalam keadaan mengata jugalah. Mengumpat ni tak. Cuma tak ada pedah kita kecek benda lagu tu. Kalau kita tak tegar, tak sedap kecek diri kita sendiri. Ini tak betul kan. Hamba kita ada orang kecek sorang. Bahasa kakak ni kecek sorang. Baik tak kecek sorang. Okay. Moga tahu dah diri kita pun. Tak payah diri kita. Jadi, nak tegar-tegar, kalau tak kecek, pakai senyap tak sedap kecek kita. Ustaz tu pergi tanya, kopi luwak, boleh kau tak minum tak? Luwak ni bukan bahasa Kelantan luwak. Tak luwak langsung ni. Minum air gapo sikit ya tak luwak. Bukan luwak tu. Luwak ni maknanya binatang dipanggil luwak. Bukan luwak sebelah Negeri Sembilan tu. Ada pepatih luwak jempur apa semua. Bukan tu. Bukan bak luwak tu. Luwak ni binatang. Dia suka makan kopi. Antara kopi terbaik di dunia adalah kopi yang dipilih oleh binatang nama luwak. Dia akan pilih kopi yang terbaik saja yang makan. Maka bila dia makan, dia akan qada hajat di tandah dia tu. Maka tubiklah biji-biji kopi. Biji kopi. Dia makan kopi, tubiklah biji kopi. Maka biji kopi tu dibersihkan, disabung, disyampu dan dikering, dimesing, dibuat air kopi. Maha bengih super pistu. Harga dia kerana apa? Kopi terbaik. Tapi cara pilih dia dengan lagu tu. Boleh kodok. Bekas makan ayuk. Bekas ayuk. Okey, boleh tak makan? Ulama bahas dari sudut mazhab kita, kalau benda yang dimakan masih kerah, makan tu basuh-basuh, maka benda itu kalau basuh bersih. Pahala ke mana? Makruh sahaja makannya tu. Tapi kalau benda tu cair, tubik hancur dah, berarti meresak dan najis, tak boleh makan. Najis, makan najis. Kita tak makan najis luwak tu, kita makan kopi yang dipilih. Lah ni hok berat lagi kopi gajah. Seringan kopi gajah. Kopi yang dimakan oleh binatang dipanggil gajah. Ya tubik dalam 4 kilo kali 5 kilo tan tubik. Hot tu banyak lagi. Pada pera luwak baik pera gajah. Lah ni di Thailand kopi gajah dah pula. Dia akan tubik kopi-kopi yang dipilih oleh gajah. Gajah pula sebab dia mengaji, maka dapat PhD, maka dia pandai memilih kopi. Pula dia dah pula boleh. Dulu luwak soh. Lah ni gajah dah pula. Adalah kopi gajah. Tak tahu ke Pak, ada lagi dok kopi. Tapi mahal lah kopi luwak ni. Ukur dia makruh dalam mazhab kita. Dulu ada perbahasan lama dah. Ustaz, saya keluar rumah dengan makeup. Salah ko, tetapi dengan keizinan suami. Hak tu mahal tu. Suami betul lagu tu. Saya makeup apabila saya keluar dengan suami hari juga kau Ustaz. Terima kasih Ustaz, semoga Ustaz sekeluarga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai nak model. Gini, ingat kalau perbuatan itu haram tidak sah izin kepada perbuatan haram. Haram makeup bukan haram di keizinan suami. Haram dia dengan Tuhan kerana mendedahkan aurat, takrabu zina, menghampirkan perbuatan zina berlaku. Orang muka makeup menarik perhatian lelaki. Dok suami saya izin. Bukan kaitan izin tak izin. Makeup ni kerana dia menarik perhatian lelaki-lelaki. Muka supu hatu. Tapi dia makeup, dia bobo saltik kalau ni. Kan orang duk nipu. Muka macam Korea, macam enemy, nyoboboh cap merah, cap goni, bobo lapis suluh di muka.
Paku tekan jadi warna-warni apa semua macam tropik lain apa semua. Maka lagu mana hukum dia? Tak boleh. Haram tetap haram. Kerana haram ni bukan bergantung dengan izin. Lainlah kalau masalah keluar daripada rumah. Tu betul kalau suami izin tak haram. Kalau suami tak izin haram. Tapi mereka ni bukan haram tak haram diizin. Di benda itu Nabi kata dalam Quran kata takrabuz zina, menghampirkan kepada zina. Ustaz boleh doktor dia sikit apa itu ruh? Ruh pula gapo dia. Qul ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu daripada urusan Tuhanku. Maka ulama ahli sunnah berjamaah ada beberapa pendapat. Imam Malik kata ruh itu seperti jasad kita. Bentuk kita lah. Berarti kalau muka kakak ni, ruh kawan ni punya ruh PhD ni. Awak apa ni? Nampak? Sebab sopo dengan jasad dia. Misal contohnya lah. Contoh. Nampak? Ruh ni gini. Nampak? Sopo katanya Imam Malik. Ada kata ruh ni tak. Tak tahu rupa lagu mana. Dia tidak berupa. Dia berada dalam jasad. Tak. Di luar jasad. Tak. Lepas tu? Tak tahu. Ada kata ruh itu amri rabbi. Kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh itu hanya perintah Tuhan. Tuhan perintah gerak. Tak ada benda pun. Tuhan urus. Tak ada benda pun. Maka ruh ada kata ada. Macam-macam. Ada kata ruh tu sifat. Manusia apabila sifat dengan ruh, dia hidup. Hilang sifat tu, maka tak ada lah. Ada kata ruh ini adalah benda. Jauharul latif pun. Macam-macam pendapat. Tetapi Nabi jawab, "Quli ruhu min amri rabbi." Katakan ruh itu urusan Tuhanku. Ulama-ulama sufi bahas mengenai ruh terlalu tinggi perbahasan dia. Ulama-ulama bahas ada satu kitab tajuk ruh. Siapa dia? Ibnu Qayyim kah? Kitab Ar-Ruh. Kecek perbahasan bab tu ada banyak. Bahaslah mengenai ruh. Ngajilah. Orang mengaji kena Tuhan, dia kena mengaji kena ruh pula. Mau ijazah amalan mendapatkan makrifatullah. Ustaz, terima kasih. Allah, mudahnya ijazah yang makrifatullah ni. Ijazah. Lepas tu boleh makrifatullah. Ngajilah. Ngaji syariat, ngaji tarekat, ngaji hakikat. Lah hasillah makrifat. Ngajilah syariat dulu. Ngaji semaya, hukum hakam, ngaji tauhid, ngaji fiqh. Ngaji syariat zahir dulu. Akhlak kita, perangai dulu. Keming. Naik kepada tarikat pula, amal dengan molek, amal dengan, maka hasillah satu hakikat, satu ilmu dipanggil hakikat. Ilmu ni benda yang sebenar akan kita perolehi daripada hasil amalan dan ilmu kita, maka kita mencapai satu perasaan yang sebenar dipanggil hakikat sesuatu benda. Barulah kita pahami dan kita ingat maklumat itu dipanggil makrifat. Hiduplah kita bermakrifat dengan Tuhan. Ada ulama kata hakikat itu Allah, makrifat tu Muhammad. Kena gabung dua tu. Kalau kecil hakikat kat Tuhan, makrifatnya Muhammad. Sempurna ke zahir dan batin. Lagu tu. Ijazah tak ada mudah. Allah. Bacalah doa-doa yang biasa dibaca oleh ulama. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihni lah. Fid din wa 'allimni ta'wil. Gitulah, ikutlah bacalah doa, ya Allah ya Tuhanku. Kerana mu letak aku di muka dunia ni, mu jadikan aku berada di dunia ni untuk berkenalan denganmu, maka aku tidak boleh capai makrifat kecuali denganmu. Ya Allah, dengan kasih sayangmu, kerana aku wujud ini dengan kasih sayangmu. Kalau mu tak sayang kat aku tak boleh rasa Nescafe All, ngasih gapo sedap-sedap ni. Kerana kasih sayangmu, maka berilah dengan berkat kasih sayangmu tu makrifat kepadamu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berilah makrifata wa mahabbatak. Beri kenal denganmu dan saya kepada kamu. Kerana makrifat dan saya tak cerah tanggah. Orang dah kenal saya selalu. Dan saya kenal tu. Tak ada istilah sama saya tapi tak kenal. Yang mau kenal tapi tak saya lah mana. Itu pening. Jadi makrifat tu lagu ni. Katanya guru, kalau benar cinta pasti tidak derita. Kalau benar kita cinta, tak ada benda derita atas muka dunia ni. Lah ni kita ada ayat cinta tapi tidak benar. Kalau benar cinta, pasti tiada derita. Pasti. Sakit setara mana, pasti tiada derita. Kalau benar lah. Kalau tak benar, waktu tak nak kata ke mana lah. Wallahu a'lam.